Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Al-Fairis Jemurin. Berita dimulakan dengan kestabilan politik parti-parti komponen gabungan Parti Sarawak GPS sangat penting untuk memastikan agenda pembangunan Sarawak dapat diteruskan dan seterusnya membawa kemakmuran kepada rakyat di negeri ini. Menurut timbalan yang di-Pertua PBB Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, kestabilan Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB membolehkan kebajikan dan kepentingan rakyat di negeri ini terus dilindungi. Ujarnya ini termasuk menjadi tulang belakang kepada masyarakat negeri ini yang terdiri daripada pelbagai latar belakang kaum dan agama. Kestabilan politik begitu penting supaya kita dapat meneruskan agenda pembangunan. Supaya kita terus dapat membela kebajikan masyarakat kita, supaya kita akan dapat terus menjadi protector kepada kepentingan masyarakat kita, masyarakat Bumi Putra, dan kita menjadi tulang belakang kerajaan untuk masyarakat. Datuk Amar Awang Tengah berucap demikian semasa merasmikan mesyuarat perwakilan 3 tahunan PBB Cawangan Dun Telian dan Dun Balingian pada Sabtu. Jelas timbalan Premier Sarawak itu lagi pengorbanan ahli-ahli PBB termasuk memberi laluan kepada wakil rakyat yang muda mengukuhkan parti itu dan menjadikan kepentingan parti diutamakan. Memang ia memerlukan pengorbanan seperti apa yang dibuat oleh saudara Yusuf Nos. Itu adalah pengorbanan semata-mata untuk memastikan bahawa parti kita akan terus kukuh. Dan semangat inilah yang membolehkan kita mencapai kejayaan. Dan semangat inilah yang menjadikan parti kita ini menjadi parti sebagai anchor dalam gabungan dulu Barisan Nasional dan sekarang ini GPS. Ucapnya lagi, ahli PBB juga harus menolak elemen perpecahan dalam parti untuk memastikan ia kekal relevan dan terus kukuh. Terdahulu, Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Balingian merangkap Ketua Cawangan Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Balingian Abdul Yaqub Arbi. Dalam ucapannya berharap barisan cawangan PBB Dewan Undangan Negeri Dun Telian dan Dun Balingian bagi sesi 2022 hingga 2025 akan lebih mantap dan terus bertenaga dalam melaksanakan agenda utama parti dan kerajaan gabungan Parti Sarawak GPS Sarawak. Perjalanan mesyuarat bagi saya bapa, wanita dan pemuda akan kita jalankan dengan semangat setia kawan dan kekeluargaan PBB, tapi bukan gairah berebut jawatan sehingga menimbulkan perpecahan dalam cawangan. Semoga barisan cawangan PBB N57 Telian dan N58 Balingian bagi sesi 2022-2025 nanti akan lebih mantap dan bertenaga untuk terus bergerak melaksanakan agenda utama parti dan kerajaan GPS Sarawak. Pada mesyuarat tersebut, Abdul Yaqub berjaya mengekalkan jawatannya selaku Ketua Cawangan PBB Balingian. Manakala jawatan Ketua Wanita dan Pemuda kekal disandang Aimi Kaliu dan Ardiman Matan selepas menang tanpa bertanding. Sementara itu, Dun Telian Royston Valentine kekal sebagai Ketua Cawangan PBB Telian. Bagi jawatan Ketua Pemuda disandang Johan Haris Sulaiman yang menang tanpa bertanding, manakala Saripah Mardiah Tuanku Ahmad dipilih sebagai Ketua Wanita. Berita seterusnya, Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Roland Sagah Wiin menerima kunjungan hormat Pusat Sains Singapura pada Isnin. Delegasi ahli-ahli Lembaga Pengarah Pusat Sains Singapura itu diketuai Ketua Pegawai Eksekutif Dr. Lim Tit Meng. Kunjungan hormat yang diadakan di bangunan LCDA Kuching itu bertujuan membincangkan hal-hal berkaitan pendidikan, pembangunan bakat serta cara-cara menarik minat belia untuk menceburi bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Ia juga diadakan bagi mengeratkan lagi hubungan antara Sarawak dengan Singapura.
Datuk Roland Sagah dalam ucapannya menzahirkan penghargaan kepada Singapura di atas bantuan mereka dalam merealisasikan impian Sarawak untuk mendirikan pusat sains tersendiri. Turut hadir ialah Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Francis Harden Hollis, serta Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Kamari Afandi. Sementara itu, pada Selasa, Kementerian Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak akan mengadakan bengkel Pusat Sains Sarawak bagi Fasa 4 dan Fasa 5 bersama Pusat Sains Singapura yang berlangsung selama 2 hari bertempat di Borneo Convention Centre, BCCK. Berita di Sarike, seramai 100 orang telah menerima bantuan serta sumbangan berupa duit raya dan hamper dalam program Sejambak Kasih Hari Raya 2022. Anjuran Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bahagian Sarike bertempat di Dewan Sri Nyelong, Sarike. Majlis penyerahan sumbangan tersebut telah disempurnakan Timbalan Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang, Datuk Len Talif Saleh di Dewan Sri Nyelong, Sarike pada Isnin. Dalam ucapan perasmiannya, Datuk Len berkata penganjuran program tersebut sangat bermakna khususnya kepada golongan yang memerlukan dalam meraikan sambutan Hari Raya Aidilfitri dan Gawai Dayak tidak lama lagi. Katanya masyarakat kini beransur kembali menjalani kehidupan seperti biasa selepas terkesan akibat pandemik COVID-19 sebelum ini. Jadi Alhamdulillah, kesinambungan program begini adalah amat penting, terutama sekali yang mereka memerlukan dan tahun sekali. Dan kita menyambut Hari Raya dan tidak lama lagi kita menyambut Gawai Dayak. Untuk kita rakyat berbilang kaum, bangsa dan budaya berkongsi keceriaan dengan saling berkunjung dan mengunjungi ketika beradanya di rumah terbuka. Dan insyaAllah pandemik itu akan hilang daripada negeri kita tu, negara kita tu, dari dunia, dan kita akan terus menjalankan aktiviti-aktiviti kita seperti yang telah kita jalankan 2 tahun ataupun 3 tahun sebelum ini. Berikut pula, program Ziarah UKAS adalah satu platform untuk berkongsi maklumat sahih kepada rakyat. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Insinyur Aidil Lariwu, memberitahu program itu juga memberi peluang kepada masyarakat untuk mengetahui isu-isu semasa di negeri ini. Beliau menjelaskan demikian pada program Ziarah UKAS at Community 2022 Semarak Ramadan di Masjid Sadong Jaya Ulu pada Sabtu. Sehubungan itu, Insinyur Aidil merakamkan penghargaan kepada Unit Komunikasi dan Penerangan Sarawak UKAS atas penganjuran program tersebut yang turut memberikan peluang kepada golongan asnaf untuk berbuka puasa serta mendapat sumbangan bersempena dengan bulan Ramadan ini. Program di Sadong Jaya itu telah dianjurkan UKAS dengan kerjasama Parti Persaka Bumi Putra Bersatu PBB Ranting Sadong Jaya Ulu serta kawasan rukun tetangga KRT Sadong Jaya Ulu. Berita diteruskan dengan seramai 95 orang pegawai dan anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak menerima anugerah perkhidmatan cemerlang APC tahun 2021. Ketua Pengarah JBPM Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid berkata, majlis APC yang diadakan setiap tahun merupakan manifestasi jabatan bagi menghargai anggota pegawai yang telah mempamerkan prestasi kerja yang cemerlang dalam perkhidmatan dan juga sumbangan bakti terhadap masyarakat. Dan juga meraihkan warga yang telah mempamerkan prestasi kerja yang cemerlang dalam penyampaian perkhidmatan. Dan juga ianya bagi menghargai mereka yang telah memberi sumbangan bakti yang luar biasa terhadap keselamatan dan juga terhadap kesejahteraan masyarakat. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis penyampaian anugerah perkhidmatan cemerlang Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak tahun 2021 di Hotel Waterfront Kuching pada Isnin. Tambah beliau, kekuatan dan keupayaan dalam memajukan sesebuah negara secara dasarnya bergantung kepada kecekapan sistem penyampaian, khususnya penyampaian perkhidmatan awam sesebuah kerajaan. Bukan sahaja di negara ini, tetapi juga di seluruh dunia. Ianya merupakan usaha bagi mewujudkan sistem penyampaian awam yang terbaik bagi menepati kehendak penerima perkhidmatan ataupun pelanggan. Budaya kerja cemerlang adalah suatu kemestian yang tidak boleh dielakkan.
Justru beliau berharap agar penganugerahan ini dapat menaikkan lagi semangat anggota pegawai untuk terus mempamerkan personaliti yang unggul dan memikul amanah dengan penuh tanggungjawab serta bermotivasi tinggi bagi meningkatkan produktiviti dan kualiti kerja. Untuk rekod, JBPM Sarawak turut menerima allowance khas sebanyak RM200 menerusi bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS pada setiap bulan daripada Kerajaan Sarawak pada tahun lepas sebagai tanda penghargaan atas sumbangan petugas barisan hadapan dalam tugasan semasa pandemik COVID-19. Seterusnya, seramai 300 pelajar B40 dari 11 buah sekolah dari kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Dudong akan menerima bantuan platform pembelajaran atas talian secara percuma. Ketua Pemuda PDP Bawang Asan, Kaunselor Joshua Ting Fu Ying Yang mewakili Presiden PDP Datuk Seri Tiong Keng Sing menyatakan ia adalah fasa pertama program tersebut kepada golongan pelajar B40 agar mereka boleh memanfaatkannya untuk kegunaan belajar di rumah secara dalam talian. Program ini tahun pertama lah kami buat untuk P40 group bersama untuk kasih mereka tuition yang orang murid yang sebab tahun yang lepas mereka ada kurang pergi sekolah kan sebab MCO. Jadi program ini diucapkan untuk tolonglah golongan P40 ini yang supaya mereka boleh belajar di rumah jika guna internet masa yang lebih sesuai mereka guna platform inilah untuk tuition. Sekolah dari kawasan Dudong ini step 1 fasa setakat inilah. Yeah. Beliau berkata demikian semasa melancarkan projek pendidikan di Plugs Entrepreneurs Incubation Hub Cebu Chinese Chamber of Commerce and Industry Building pada Sabtu. Setiap pelajar akan menerima set langganan bernilai RM288 dengan jumlah keseluruhan RM86,400. Beliau berharap pihak sekolah dapat membantu para pelajar golongan B40 memanfaatkan sepenuhnya platform pembelajaran itu. Beralih dengan laporan COVID-19, Sarawak menunjukkan penurunan apabila mencatatkan 57 kes baharu pada Isnin. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes sebanyak 304,877. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam satu kenyataan memberitahu jumlah kes tersebut merangkumi 23 kes kategori 1 dan 34 kes kategori 2. Kes-kes baharu ini dikesan di 12 daerah di Sarawak seperti tertera. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Al-Fairis Jemurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Terus patuhi SOP, anda masih berisiko terkena jangkitan COVID-19 walaupun sudah divaksinasi. Salam Ramadan dan salam UKAS.